Hari Cerebral Palsy Sedunia yang disambut pada 6 Oktober setiap tahun mungkin kedengaran janggal pada kebanyakan orang. Sambutannya tidaklah sepopular Hari Jantung, Hari Darah, Hari Diabetes maupun Hari Kanser. Namun impaknya kepada komuniti berkaitan amat besar. Ia umpama hari penting untuk mereka bersatu hati, mengimbau saat manis suka dan duka, menghargai diri serta keluarga tersayang selepas melalui ujian besar dalam hidup. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Tiada siapa yang menginginkan anaknya hidup bersalut derita. Pastinya siang dan malam bertindih ujian, silih berganti. Sumber kini menyantuni hati ibu-ibu pesakit cerebral palsy berkongsi kekuatan mengurus anak-anak istimewa ini. Yang ni anak saya Aimi Hidayah binti Taufik Hidayat, 13 tahun, dia cerebral palsy, dia hemimegalodysplasia. Sebelah lah kiranya otak dia, sebelah dia ada, sebelah dia dah disconnect. Benda ni semua satu anugerah yang Allah berikan, jadi jaga rasa baik yang mungkin. Apa-apa pun komuniti yang macam ni yang memang kita harapkan lah untuk support kita yang ada anak OKU macam ni. Nama anak saya Mifzal bin Masyadi, umur 6 tahun. Dia adalah OKU kategori cerebral palsy yang terlantar. Kiranya pergerakan dia terbatas lah, memang kat rumah pun terlantar je. Kita layan dia macam anak biasa juga, anak yang normal. Sebab dia pun, walaupun dia tak boleh bercakap apa semua, tapi dia ada perasaan, jadi kita bawa dia jalan-jalan, apa buat macam biasa je. Bawa je dia pergi mana, kita pergi mana pun bawa je. Penguat semangat bila tengok dia membesar, walaupun perkembangan dia macam lambat, tapi dia macam ada sikit perkembangan pun dah rasa tu yang buat yang apa, kita rasa lebih semangat lah. Macam walaupun dia dulu dia tak boleh senyum, lepas tu dalam umur 2 tahun baru dia boleh senyum. Nama anak saya Nikno Fatia, dia punya diagnosis cerebral palsy quadriplegic with HIE grade 3. Kerosakan otak lah sebab dia dah lemas waktu lahir. So HIE grade 3 tu dia punya otak dah start rosak. Lepas tu cerebral palsy tu yang mengakibatkan oksigen tak cukup. Dia punya fizikal semua tak berapa ni lah, boleh bergerak. Lepas tu quadriplegic tu tahap dia, tahap 4. Kira dia paling teruk lah, kira kategori terlantar. Just follow up, check up kat hospital, apa yang doktor sarankan tu ikut je lah. Lepas tu pergi terapi, rajin buat research, masuk support group supaya kita tak rasa alone. Tu je lah. Hari ini anak saya Muhammad Syir Aziz Hakim, dia dah berumur 3 tahun 10 bulan. Dia mengalami masalah HIE stage 2 di mana dia masa saya melahirkan dia lemas dan perut, ada oksigen tidak cukup dekat dia punya tidak cukup sampai ke otak dan menyebabkan kecederaan otak. So bila menyebabkan kecederaan otak, saya dipahamkan oleh doktor bahawa otak kalau dah cedera tidak boleh baik, tapi sebab dia baik, otak tu boleh berkembang. Yang berkembang tu yang akan untuk dia sekarang ni lah. Dia doktor sahkan dia GDD, Global Development Delay. So dia dah 3 tahun, dia masih tidak boleh berjalan, boleh duduk sendiri. Itulah masalah dia. Nasihat saya macam anak saya ni saya tengok, dan untuk yang ibu bapa yang lain, bawa dia join aktiviti macam ni untuk dia kenal. Ni salah satu terapi untuk dia. Dia berkawan dengan orang luar. Sebab kalau tak dia duduk rumah je. Sebab saya pun dia duduk rumah, saya jaga sepenuh masa. So time ni lah kita nak bawa dia berkawan, berkenal. Ini salah satu aktiviti yang saya kata sangat bagus lah untuk ibu bapa join. Pertama kita redha. Itu je. Sebab saya 3 kali doktor panggil, doktor masa dia lahir, doktor 3 kali doktor panggil. Doktor tanya sama ada nak selamatkan ke ataupun nak bagi dia pergi. Saya cakap doktor buat yang terbaik, kalau boleh selamatkan tapi tanpa menyakitkan dia. Kami redha, apa-apa jadi kami redha segala-galanya. Masa tu memang Fakrudin bin Ali Zainal Abidin. Dia adalah diplegic cerebral palsy. Dia waktu awal lahir tu tak detect sebagai cerebral palsy awal-awal tu. Tapi sebab dia ada delay perkembangan dia, sampailah umur 6-7 bulan macam tu lah baru macam detect dia ada cerebral palsy. Initially macam agak mild lah simptom dia. Tapi dia sampai sekarang kalau dia nak berjalan dia perlukan bantuan walker lah untuk berjalan. Kalau tak dia tak boleh berjalan sendirilah. Dari segi yang lain, dari segi percakapan so far tak ada masalah.
Macam dari segi sosial pun, kalau belajar pun dia boleh pick up setakat ni lah untuk sekolah dia sekarang. Kalau ibu bapa yang ada anak-anak yang suspek lah cerebral palsy, jangan tunggu lama lah. Maknanya kalau tahu anak tu ataupun suspek anak ada masalah OKU, terus dapatkan kata pengesahan supaya kita dapat bantu dia daripada awal lagi. Lagi awal kita intervene, lagi bagus dia punya perkembangan sebenarnya. Dan jangan rasa malu untuk kita ada anak macam ni. Apa yang kita boleh cuba, kita akan bantu yang terbaik lah untuk anak-anak kita supaya dapat berfungsi dalam masyarakat lah setakat yang dia kemampuan dia lah maksudnya.